Ya, tapi ada ulama mendapat sederhana, ya, dan cuba untuk husnuzan dengan Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, ada strategi dakwah yang digunakan oleh beliau, ya, dan kemungkinan juga beliau terperangkap dalam situasi, kerana sebelum ni baik sangat dengan Bashar Al-Assad, ya, dan akhirnya terperangkap dalam situasi. Tapi setengah orang Islam dia terus memberikan hukuman, bukan, kepada Syekh. Jadi bagi kita tak layak kita memberikan hukuman sebegitu, kan? Jadi ada murabi yang membetulkan pemikiran kita. Kalau tidak, kita akan tersilap, ya, dalam memberikan hukuman kepada seorang. Yang berikutnya, yang kedua, istiqamah. Tazkiyatun nafsi ini kena istiqamah. Salat berjemaah ni boleh bersedia, ya. Kerana apa? Dalam salat jemaah ni dah ada elemen fokus kepada Allah Ta'ala, zikrullah. Ada elemen tilawatul Quran, ada elemen ketaatan kepada imam, semua ada dalam solat. Jadi kita kena istiqamah, solat berjamaah, ya, proses tazkiyatun nafsi yang telah disusun oleh Allah SWT. Jadi di sini kita lihat pula apakah langkah-langkah tazkiyah. Tadi kita sudah mengenali adabnya, sekarang kita kena lihat langkahnya, ya, ataupun buat kita tazkiyatun nafsi. Pertama, kena kenali diri. Macam mana cara nak kenal diri? Lepas ni kita akan lihat. Kenal diri dalam bentuk apa? Mengenal apakah amradul qalbi, penyakit-penyakit jiwa kita. Kadang-kadang kita rasa kita ni steady sangat, bagus sangat. Dan, ya, lebih lagi orang tu berilmu, ya, lebih lagi orang tu berjawatan. Baru kenal diri, ya. Yang kedua, kita mesti tahu punca. Kenapa aku ni ada masalah dengki ni sebab apa? Aku ni ada masalah hasad yang kuat sangat, kenapa? Aku ada masalah buruk sangka, su'uzzuan yang kuat sangat. Masuk dia melangkah ke irsyad husnuzan berlaku. Bukan irsyad sini lah, ini irsyad di Bangladesh. Irsyad juga ada, ya. Sama-sama sahabat ni, dia punya buruk sangka dalam mendominasi husnuzan. Su'uzan mendominasi husnuzan, ya. Kadang-kadang dengan musuh tu pula jadi husnuzan, dengan sahabat su'uzan berlaku. Ya. Jadi ini semua kerja syaitan. Syaitan ni ada sebuah itu, kerjanya ialah memisahkan orang yang paling dapat. Orang sejemaah ni, ya, syaitan kuat supaya su'uzan berlaku, ya. Tapi yang di luar jemaah husnuzan pula, ya. Jadi sebab tu ada yang melompat keluar, ya. Kenapa? Kerana husnuzan di luar daripada husnuzan di dalam. Jadi kita kena ketahui punca, dan perlu ada treatment, ya, ada ilaj, ya, rawatannya. Jadi ini 3 langkah. Ya, langkah yang pertama, kenali diri, ya. Siapakah aku yang sebenar? Man ana, man anta, ya. Jadi apakah sifat-sifatnya ni? Malah sembahyang, malah berjemaah, waalaikumsalam, malah baca Quran. Apakah ada sifat ni? Kita tidak tahu situasi kita. Sombong. Apakah ciri-ciri orang yang sombong? Apa ciri-ciri orang sombong? Ciri orang sombong ni, dia memang tak boleh dengar pendapat orang lain. Kalau dia dengar tu, hati dia dah macam orang kata apa, lava gunung berapi di dalam. Tak boleh dengar pendapat orang. Lebih-lebih lagi kalau beri pendapat tu yang lebih kecil daripadanya. Ma'alih soleh lebih kecil daripada saya. Kalau beri pendapat ni, dalam yang akan berkata kuat. Ini ada ciri-ciri orang sombong. Kuasa senyuman itu sangat kuat. Sebab tu Ustaz terkiyatkan dalam kitab dia, Al-Isti'ab. Kita biasa baca, kan? Al-Isti'ab fi tariq ad-da'wah wa da'iyah. Al-Isti'ab fi hayat ad-da'iyah wa hayat ad-da'wah. Bagaimana penguasaan. Isti'ab ni menguasai dalam kehidupan dakwah. Jadi dia ada sebut beberapa ciri yang dibagikan penguasaan luaran dan penguasaan dalaman. Macam mana kita nak menguasai orang di luar? Salah satu ciri yang disebut adalah talaqatul wajhi, ya, muka yang ceria, ya, mudah orang bila tengok dia nak dekat dengan kita. Ini perlu dilatih, ya. Tersalam orang, yang perlu banyak buat benda ni ialah orang yang begitu, mudirah, ya, mudir, timbalan mudir. Dia memang efek. Anak ni tak adalah luas sangat pengalaman kerja,
Tapi memang ada pengalaman kerja yang jadi bosnya ialah perempuan. Kalau dia masuk mesyuarat senyum, mesyuarat tu akan jadi aman damai. Jadi realiti bila simple tapi efeknya cukup kuat. Kalau dia masuk meeting muka masam, ibarat mendung yang datang, hampir-hampir buruk, kilat bawah. Dia tengok bos ni, tengok warna baju dia. Itu pengalaman, itu orang kata experience. Ya, bukan fakta. Bukan fakta. Ya, ikut yang tua dia kata fakta. Dia pakai baju hijau, dia pakai baju merah, dia baju kuning kadang-kadang. Tengok si ramah dia tumpuk kok warna merah. Dia kata ada efek pun. Tapi bagi anak, kalau perempuan yang jadi bos kan tak boleh tengok. Kalau dia pakai hari ni baju biru, okeylah sikit. Kalau dia pakai baju hijau, tenang, ini pun tenang. Kalau dia bertukar hari tu pakai tudung merah, ini dia. Sebab ini yang mahu perempuan ni. Mu'alimah, ramai daripada mu'alim ini. Anda tak tahulah. Ya, tapi memang ada. Ya, sebab itu wanita ni dia perlu kawal emosi. Kalau dia macam dunia nak kiamat pun kawal lagi. Masalah juga, tapi okeylah sikit. Sebab itu ketenangan melampaui batasan. Anak menjerit tengah malam itu anak sendiri. Ya. Jerit lah telinga pun itu. Ini sifat hebatnya orang lelaki. Betul-betul tak? Suami kita pun tak payah nak motivate kita. Isteri kita pun kadang-kadang bukan motivate kita, demotivated lagi. Ya, melemahkan semangat. Jadi siapa yang perlu nak motivasi? Kita kena ada satu kaedah. Ya, kena ada kepandaian memotivasi diri sendiri. Ya, contoh tempat maksiat insya-Allah kita tak adalah seumpama itu cepat marah, malas, hasad dan kisau. Seumpamanya kita muhasabah diri kita sendiri. Tuan-tuan, ya, mu'alim, mu'alimah semua tahu sifat kita. Ya. Jadi macam tadi maksud sombong, masa muka. Kena latih diri. Ya, macam mana nak ceriakan muka. Sebab itu dalam kitab anda sebut tadi ada sufi yang kata kalau memang dilahirkan memang dimasak. Ya, memang tak senyum. Faham apa lagi besar jadi muka dia masak. Dia wajib train muka dia supaya dia suka. Macam mana pagi-pagi hari dia suka. Macam ni. Situasi diri kita kepada orang lain. Benda yang simple, tapi yang simple ni ramai orang tak ambil perhatian. Ya, orang semua nak benda besar-besar belaka, nak benda tinggi-tinggi belaka. Yang kecil-kecil dikesampingkan. Ya, akhirnya dakwah kita pun tak ada efek yang baik pada masyarakat. Ini kita kena fikirkan. Kenali diri. Yang kedua, ketahui punca hati kotor ni apa dia? Dia ada yakin pada Allah SWT. Kita kena yakin pada Allah. Ya, pergaulan kita, hati boleh jadi kotor. Yang bergaul dengan orang suka mengumpat, akhirnya kita orang mengumpat juga. Mula-mula yang kedua, betul ke? Dia kalau betul ke ni dia dah cuba untuk yang orang kita tu betul, ulang lagi. Ini dah menambah. Dalam bahasa kita penawar bagi hati tu dia panggil mengacau. Mengacau ni mana kita menggalakkan dia bagi kita. Akhirnya mungkin dia mengumpat. Grup ke grup mengumpat. Ya, kita jadi tarbiyah pelajar, tarbiyah mu'alim. Tapi tarbiyah suami isteri tak fikir pun. Ini mungkin kita kena fikir juga parenting ini. Itu sangat penting. Ya, sebab apa? Kalau di tempat anda kerja, isu yang boleh kata besar ialah Raja tinggi nak pergi Jepun. Daripada Jepun, telefon kanan. Lala tu juga tak percaya. Mudah cakap. Maknanya Jepun pun tak ada teknologi tu. Teknologi kereta je. Teknologi tak boleh nak percaya ni tak ada. Tak boleh. Dia nak rujuk profesor je. Kena rujuk profesor sini juga. Jadi maknanya berhenti sangat penting. Mana-mana lah di jabatan kerajaan, di mana benda ni banyak sangat ber. Ya, tak kira dia profesor ke, ada dua profesor ke, tak kira. Ya, dan apa kadang benda ni kita kesampingkan. Kurangnya ibadah juga boleh yang menjadi punca hati kotor dan kurang menghadiri majlis-majlis ilmu seumpama ini. Ya, sebab majlis ilmu macam ni memang sangat penting. Ya, dan alhamdulillah sekali banyak jabatan-jabatan kerajaan
Ada sahabat yang ada kesedaran dia bawa pada ni. Ya, dia tazkirah pagi Jumaat atau sebagainya. Itu sangat penting. Ya, dia akan membetulkan semula keadaan. Dan 8.30 ni. Sampai 8.30. 9 tahun. Kedudukan juga boleh menjadi hati kotor ni kita dah sebut tadi. Dan yang terakhirnya ialah harta. Ya, harta juga boleh menyebabkan hati itu kotor dan boleh dipositifkan, boleh menjadi hati itu suci. Step yang kedua, ketahui puncanya. Masalah hati ini sifat orang sombong. Rimas berada bersama orang-orang yang susah, orang bawahan. Ya, sebab itu Nabi SAW suka berada dengan orang biasa, orang miskin. Ya, kenapa? Untuk tarbiyah jiwa Nabi SAW sebagai pemimpin, tak dijangkiti penyakit sombong. Ya, jadi pemimpin yang hebat, dia akan duduk bersama-sama orang biasa, duduk dengan orang besar berduduk. Ya, sombong. Dr. Abdul Karim Zaidan ada menyatakan at-takabbur, sombong, hamaqatun adalah kebodohan ni kata, wajahlun, ya, dan kejahilan, wa dalilun qati'un ala jahlil mutakabbir bi rabbih wa bi nafsihi. Dan dalil yang paling jelas di atas kejahilan orang sombong itu tentang Tuhannya dan diri sendiri. Kalau dia kenal Allah, dia tidak akan takabur. Sebab harta dia milik Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tak akan takabur. Sebab ilmunya Allah beri. Kalau dia tidak takabur, ya, kalau dia yakin pada Allah, ya, saya hilang sifat takabur kerana dia tahu pangkat tu dia boleh tarik bila-bila masa. PRU 13 habis lah. Contoh untuk ini, untuk kempen, ya, habis begitu saja. Ini kerja Allah Ta'ala. Jangan sombong tak tentu pasal, ya. Ini sebuah oleh Dr. Berkari. Jadi kalau kita ada sifat ikhlas, jadi kita tak gelisah. Tak gelisah. Kerana apa? InsyaAllah gaji kita dapat. Yang kedua ni, kalau tak dapat pujian, kita dapat pujian Allah. Ya, kalau tak dapat pujian manusia, tak dapat hadiah manusia, kita dapat anugerah Allah. Jadi benda ni semua memang kadang bila datang perasaan hasad, dia kena motivate macam datang semula di sini. Ya, dan sebaik-baik motivasi ialah daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, sebab itu kita kena banyak baca Quran, motivate diri sendiri. Anda berkongsi satu situasi yang berlaku pada anak pada tahun bila yang PRU 1999. Ya, bila kalah tu Ustaz Tuan Ibrahim kalah, anda balik daripada jengka tu tengok dalam demat buat kita 99. Ustaz Tuan Ibrahim kalah apa semua tu. 2004. Hati tu rasa Allah, tutup tu radio. Tapi buka mula, nak dengar juga keputusan ni. Kalah. Jiwa rasa sempit. Sebab kita rasa, oh Islam, payah nak bagi Indonesia. Tapi sampai di rumah, kawan hantar mesej. Mesej dia translate ayat Quran. Jangan bersedih, jangan rasa ini. Dan sesungguhnya kamu tinggi sekiranya kamu beriman. Masya Allah, ini ayat yang beri motivasi. Kok terumpat je. Ya, wala tahinu wala tahzanu, ya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bahasa mesej simple, tapi mesej itu daripada Quran. Quran motivator yang paling baik. Dengar kisah Nabi SAW, dengar sahabat-sahabat di tempat lain. Alah, benda kita hadapi ni kecil sangat. Orang berhadapan dengan Yahudi, kita boleh hafal kawan kita boleh lemah semangat. Ya, jadi maknanya kita termotivate. Ya, tandanya suka cerita orang lain yang sebut. Berusaha menjatuhkan orang lain, banyak cakap lagi buat kerja. Sukar untuk menyelesaikan masalah, dia menjadi pencipta masalah. Ya, jadi isyadkan ada masalah, jadilah orang yang memberi sumbangan bagaimana nak selesai. Ya, bukan nambahkan masalah. Ya, insyaAllah ya, kita akan terubah. Ya. Inna Allah fi auni al-'abdi, ya, ma dama al-'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi hamba-Nya suka bantu orang. Masya Allah. Ini sifat yang diterapkan oleh Imam Asy-Syafi'i As-Sabana kepada budak-budak ikhwan. Bantu orang. 80 tahun baru orang bantu ikhwan, baru dapat duit tak mesti.
tapi yakin. Sabana kata baliklah pokok itu dengan jadilah seperti pokok. Orang banding dia dengan kayu batu, dia banding dengan pokok. Tapi buah belakangnya dengan banding pokok dulu ya. Kepala kita dulu. Jadi nak cerita ni, kunu kasyajar, jadilah seperti pokok. Yarmihin nas bil hajar, fayarmihim bil thimar. Ya bal, jadilah seperti pokok. Manusia balik dengan batu, dia balik dengan pokok. Ya, jadi ni konsep. Kita kena ubah terus sifat yang kita ubah. Tahali. Dan peringkat ini susah. Dia akan berlawan bergejolak awal nafsu. Macam mana nak jadi model? Sedangkan selama ni macam ni. Macam mana nak dia husnuzan? Selama ni susah saja. Macam mana nak bekerja sama? Sebelum ini individualistik sebagai contoh. Dia proses yang panggil mujahadatun nafs. Dan akhirnya dia akan bila dah selalu mujahadah, dia akan bila tajali seronok buat baik. Ya. Senyum kau orang masa mula-mula tu susah. Rasa macam buruk, kenapa aku senyum? Sebab memang jadi hombok.